yang sahih di Berita RTM, sahih dan berimbang. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita perdana 7 Disember bersama saya Syahril Sarafuddin Dan saya Hazel Desmond. Kita ikuti paparan utama malam ini. Calon timbalan menteri dimuktamad dalam masa terdekat. PRU di Padang Serai dan Dun Tioman bebas, insiden tidak diingini. Baik, setelah senarai jemaah menteri diumumkan, kini terarah siapa pula bakal mengisi jawatan timbalannya. Dan hari ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi isyarat calon timbalan menteri itu bakal dimuktamadkan dalam masa terdekat. Perdana Menteri berkata demikian menerusi hantaran ringkas berhubung mesyuarat Kabinet mingguan di Facebook rasminya. Pada Jumaat lepas, beliau telah mengumumkan jemaah menteri yang melibatkan 28 kementerian. Datuk Seri Anwar turut menegaskan bahawa isu-isu rakyat, terutamanya masalah kos sara hidup, harus diberi tumpuan dan diselesaikan segera. Mesyuarat Kabinet hari ini juga katanya berjalan lancar dengan suasana yang harmoni dan produktif. Kementerian Komunikasi dan Digital memerlukan tempoh beberapa minggu lagi bagi memastikan hala tuju pelaksanaan projek rangkaian 5G negara. Menurut menterinya Fahmi Fadzil, satu pertemuan bersama Kementerian Kewangan MOF akan diadakan pada minggu hadapan. Saya jangkakan dalam masa terdekat mesyuarat pertama akan diadakan. Dan ini akan diikuti dengan sesi taklimat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya jangkakan mungkin dalam masa beberapa minggu kita akan dapat pastikan dan putuskan hala tuju. InsyaAllah. Tambah beliau dalam mesyuarat Kabinet hari ini, Perdana Menteri telah menyatakan bahawa Kementerian Komunikasi dan Digital serta MOF perlu mengadakan penilaian teknikal dan meneliti beberapa aspek. Setakat ini, DNB telah meneruskan kerja-kerja pembangunan infrastruktur 5G dan sehingga 31 Oktober 2022, sejumlah 2,715 tapak 5G telah disiapkan merangkumi 36% liputan di kawasan berpenduduk. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Putrajaya. Dalam pada itu, Fahmi memaklumkan 2,113 video bersifat provokatif dan ekstremis telah dipadamkan secara automatik oleh penyelia aplikasi TikTok sepanjang PRU ke-15 hingga 26 November lalu. Daripada jumlah tersebut, 857 video dipadamkan seminggu sebelum PRU ke-15, manakala 130 rakaman dikekang ketika hari pengundian. Pada 20 November hingga 26 November, sebanyak 1,126 video. Kekangan secara automatik ataupun automatic blocking ini, saya difahamkan oleh pihak TikTok adalah bersandarkan kepada sistem artificial intelligence yang dipunyai oleh TikTok itu sendiri. Tapi masa yang sama, dari maklumat yang kami terima sepanjang tahun 2022, dari 1 Januari hingga 5 Disember 2022, dari pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia ataupun MCMC, SKMM ya, juga telah memberikan sejumlah aduan kepada pihak TikTok untuk menurunkan video dan jumlahnya adalah sebanyak 202.
KSU 95 video turut diturunkan kerana melanggar garis panduan komuniti, manakala 28 video dipadamkan kerana melanggar undang-undang negara. Kementerian akan mengadakan pertemuan dengan penyedia perkhidmatan media sosial bagi membincangkan isu berkaitan penyebaran maklumat palsu serta kandungan bersifat agresif. Fahmi turut memberi amaran kepada warganet tempatan supaya tidak mengeksploitasi hak kebebasan bersuara dengan memuat naik bahan kandungan bersifat jelik, terutama perkara yang menyentuh isu 3R iaitu raja-raja, agama dan kaum demi memelihara keharmonian dan membina negara yang lebih progresif. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi dan Multimedia kini dikenali sebagai Kementerian Komunikasi dan Digital. Jelas Fahmi, pertukaran nama itu telah disahkan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Pertama sekali saya ingin maklumkan secara rasminya bahawa nama kementerian ini ialah Kementerian Komunikasi dan Digital. The Ministry of Communications and Digital. Ya, jadi ini telah disahkan oleh Tan Sri Ketua Setiausaha Negara pada pagi tadi dan sukacita saya maklumkan kepada rakan-rakan media tentang perkara ini. Calon yang menarik diri atau memberi laluan kepada calon parti lain pada pilihan raya Parlimen Padang Serai dan Dun Tioman akan tetap diumum sebagai pemenang sekiranya memperoleh undi tertinggi. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh berkata, ini kerana kesemua calon sedia ada telah disahkan layak bertanding pada hari penamaan calon. Kita umum sebab apa dia calon yang tarik diri hanya waktu pencalonan saja pada hari yang berkenaan. Jadi selepas pukul 10 dah tak boleh lah. Jadi maknanya walaupun dia tarik diri, kalau dia menang juga kita umum lah. Itu pulang. Sah bertanding. Pasal dia disahkan bertanding. Dan layak. Beliau ditemui pemerintah selepas meninjau proses pengundian di pusat mengundi di SMK Sultan Badli Shah Kulim. Beliau berkata pihaknya menjangkakan keputusan PRU ke-15 di Parlimen Padang Serai dan Dun Tioman dapat diumumkan selewat-lewatnya 10 malam ini. Baik, perkembangan hari pengundian PRU ke-15 Parlimen Padang Serai. 46 pusat pengundian ditutup pukul 6 petang tadi. Baik, langsung bersama wartawan Nur Hidayah Anwar dari Dewan Kompleks Sukan Taman Teknologi Tinggi Kulim. Silakan Hidayah. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Baik, langsung dari Pusat Penjumlahan Rasmi Undi P017 Parlimen Padang Serai ini yang melibatkan 132,955 pemilih daftar dan ia melibatkan 46 pusat mengundi dengan 230 tempat mengundi ataupun saluran dan sebaik ditutup pusat pengundian terbabit pada pukul 6 petang tadi. Peti undi daripada dipahamkan kira-kira 5 ke 6 daripada 46 pusat mengundi telah tiba di pusat penjumlahan rasmi undi ini dengan ketibaan 2 peti undi pos diiringi petugas SPR dan polis pada pukul 7.35 malam. Diikuti dengan peti undi pertama yang melibatkan proses pengundian hari ini iaitu dari Sekolah Kebangsaan Sungai Seluang pada pukul 7.48 malam dan masih lagi kita menanti ketibaan peti-peti undi yang akan dijumlahkan di pusat penjumlahan rasmi undi ini dan setakat ini proses tersebut berjalan lancar dengan keadaan di luar kompleks sukan KHTP ini dikawal dengan ketat oleh anggota polis dan juga diatur dengan lancar dan teliti oleh petugas-petugas SPR yang bertugas di sini. Dipahami juga pengurusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh juga telah berada di pusat penjumlahan rasmi undi ini untuk memantau proses penjumlahan rasmi undi. Jadi untuk
makluman anda juga Parlimen Padang Serai ini menyaksikan pertembungan 6 penjuru dengan saingan melibatkan calon Pakatan Harapan Dr. Muhammad Sofi Razak, Datuk Azman Nasruddin daripada Perikatan Nasional, Datuk C. Siwarash Barisan Nasional, Datuk Encik Hamzah Abdul Rahman daripada Pejuang dan Sri Anda Rau Bebas dan Muhammad Bakri Hashim Warisan. Dan pilihan raya umum bagi Padang Serai ini tertangguh berikutan kematian calon Pakatan Harapan iaitu M. Karupaya pada 16 November lalu, dan ianya diadakan pada proses pengundian itu diadakan pada hari ini. Jadi untuk makluman anda juga, Mendiang telah memenangi parlimen ini pada PRU yang lalu dengan memperoleh undi iaitu 31,274 dengan majoriti 8,813 undi. Jadi setakat itu yang saya dapat laporkan, peti-peti undi masih lagi dibawa masuk ke pusat penjumlahan rasmi undi di sini, dan kita masih menunggu lagi banyak lagi peti-peti undi yang akan dibawa dari 46 pusat mengundi bagi P017 Parlimen Padang Serai. Jadi setakat itu yang sahih dari RTM. Baik, terima kasih Hidayah untuk perkembangan semasa di lokasi seketika tadi, dan berikutnya kita teruskan pula ke PRU ke-15 Don Tioman. Beberapa peti undi dari Pulau Tioman juga telah tiba di pusat penjumlahan rasmi undi pada pukul 5 petang tadi. Baik, untuk itu kita langsung bersama Hazwan Azman dari Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah Rompin. Teruskan, Hazwan. Syahril dan Hazel. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Saya kini berada di pusat penjumlahan rasmi undi bagi pilihan raya umum ke-15 Dewan Negeri Don Tioman di Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah di Rompin. Difahamkan peti-peti undi mulai sampai ke pusat penjumlahan rasmi undi ini sejak pukul 4.45 petang tadi, dimulai dengan peti undi awal serta peti undi daripada Pulau Tioman. Ini kerana pusat pengundian di Pulau Tioman mulai ditutup pada jam 2 dan 3 petang dan dibawa menggunakan helikopter membabitkan 5 pusat. Manakala baki 12 pusat pengundian di kawasan Tanah Besar tamat pada jam 6 petang, namun 2 pusat melibatkan kampung orang asli tamat pada jam 4 petang tadi. Secara keseluruhan, seramai 28,108 orang pengundi biasa memilih bagi pilihan raya Don Tioman kali ini, membabitkan 17 pusat mengundi yang mengandungi 52 tempat mengundi. Menurut kenyataan SPR memaklumkan setakat jam 5 petang, peratusan keluar mengundi bagi Don Tioman adalah 54%. Dan pada ketika ini sebanyak 22 peti undi daripada keseluruhan 55 peti undi telah pun tiba di pusat penjumlahan rasmi undi ini. Dan apa yang boleh disaksikan pada skrin di pentas, keputusan tidak rasmi menyaksikan calon BN mendalui dengan 2,917 undi, calon Perikatan Nasional 2,092 undi, calon daripada Parti Harapan PH 298 undi, parti daripada Pejuang 32 undi dan Parti Bebas 17 undi. Ini menjadikan calon pada Parti BN memperoleh majoriti 819 undi bagi keputusan tidak rasmi. PRU 15 Don Tioman menyaksikan persaingan 5 penjuru antara penyandang kerusi Datuk Seri Muhammad Johari Hussein daripada Parti BN, Muhammad Fazli Muhammad Ramli Parti PH, Nur Idayu Hashim Parti PN, Osman A. Bakar Parti Pejuang dan Sulaiman Bakar daripada Parti Bebas. Baik, saya kira itu saja perkembangan semasa daripada pusat penjumlahan rasmi undi ini. Kembali bersama rakan penyampai di studio. Baik, Hazwan Azman, terima kasih. Kita ke perkembangan berikutnya. 6 kerajaan negeri menyatakan kesediaan membubarkan Dewan Undangan Negeri serentak bagi membolehkan pilihan raya negeri diadakan. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun berkata perkara itu hasil perbincangan tidak rasmi bersama pemimpin negeri yang terlibat. Antara yang kita bincang ketika pertemuan tak rasmi di Majlis Raja-Raja yang terbaru ni, dan alhamdulillah mereka semua nampak bersetuju untuk kita semua sekali bersama lah. Tapi itu kita di peringkat Menteri Besar, sebab kita ada Presiden, kita ada Timbalan Presiden, kita ada Majlis Presiden,
Dan dalam rakan kita yang 3 lagi itu pun, dia pun ada presiden dia, ada yang mereka perlu rujuk. Langkah berkenaan bertujuan mengurangkan kos serta memudahkan urusan pengundi dan proses pengundian. Beliau ditemui selepas mesyuarat Exco di Seremban. Selain Negeri Sembilan, 5 lagi negeri adalah Pulau Pinang, Kedah, Selangor, Terengganu dan Kelantan. Pembentukan kerajaan perpaduan menterjemahkan kepercayaan dan semangat kerjasama di antara parti-parti yang berlainan ideologi. Pendekatan berkonsepkan politik inklusif itu menjadi faktor pendorong yang menyatukan parti politik demi pembangunan negara dan kebajikan rakyat. Kita ikuti laporan Pasukan Sahih Berimbang bersama wartawan Mohan Chinnasamy. Kerajaan perpaduan adalah berdasarkan idea yang di-Pertuan Agong selepas keputusan Pilihan Raya Umum ke-15 menyaksikan tiada mana-mana parti yang memperolehi majoriti bagi membentuk kerajaan. Malah kerajaan perpaduan juga wujud atas dasar perundingan dengan parti-parti lain selain meletakkan keutamaan kepada parti politik dari Sarawak dan Sabah. Kabinet ini mampu untuk menunjukkan wujudnya perpaduan dalam kalangan mereka jika perbezaan itu dijadikan sebagai kekuatan. Penggabungan yang dibina ini bukan sekadar untuk membentuk kerajaan tetapi bagaimana masing-masing ada ketokohan, kemampuan, kewibawaan untuk membolehkan hasil akhir berdasarkan pelan tindakan di bawah setiap kementerian agensi berwajib dapat melaksanakannya dengan berwibawa. Saya percaya yang wujud adalah konsolidasi elit politik. Bagaimana asimilasi politik wujud dalam kalangan parti politik dengan yang mendapat bilangan kerusi yang kecil bersedia untuk bekerjasama dengan yang memperolehi bilangan kerusi yang besar bersedia untuk berunding, melakukan tawar-menawar, negosiasi yang akhirnya adalah bertujuan untuk proses pembangunan, proses perubahan dan juga proses pemodenan yang mahu kita kecapi di dalam negara kita. Kerajaan perpaduan dilihat unik kerana saiz kabinet yang kecil serta memudahkan kerjasama antara menteri walaupun berlainan parti politik. Tapi yang penting adalah kerjasama di antara menteri-menteri kabinet ini. Tidak ada lagi di mana keputusan dasar dibuat oleh satu kementerian tidak dirujuk kepada kementerian lain. Terutama sekali dalam isu kos sara hidup, ianya berkait di antara kementerian ini dan kementerian itu. Jadi kemungkinan Kementerian A umpamanya diteraju oleh Pakatan Harapan tetapi Kementerian B diteraju oleh Barisan Nasional, maka kerjasama itu dianggapkan sesuatu yang mustahil sebelum ini. Tetapi keadaan telah memaksa mereka bekerjasama. Jadi harapannya keberkesanan jemaah menteri kali ini adalah untuk mereka melaksanakan tanggungjawab mereka. Mereka membuat dasar secara berkelompok, tidak lagi secara di dalam vacuum yang tidak dirujuk kepada kementerian-kementerian lain. Pada masa sama, pengalaman Perdana Menteri dalam menguruskan kewangan negara dari tahun 1991 hingga 1998 serta pengiktirafan sebagai Menteri Kewangan Terbaik Asia 1996 turut meningkatkan keyakinan pelabur ke atas kestabilan ekonomi negara. Pada masa ini, kalau kita tengok dengan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mengambil menduduki tampuk sebagai Perdana Menteri pada minggu lepas, kita tengok market reaction begitu baik sekali. Kadar ekonomi kita, kalau kita tengok daripada kadar bursa saham telah meningkat dan juga kadar mata wang juga telah meningkat daripada 4.78 dah terjadi 4.38 pada hari 2 hari 11. So ini menunjukkan salah satu positif yang begitu impak sekali dan also begitu positif, dan saya rasa masyarakat Malaysia keseluruhannya telah menerima tampuk pemerintahan kerajaan perpaduan ini dengan begitu baik sekali. Kerajaan perpaduan ini dibentuk menerusi hasil perundingan bersama dengan parti-parti politik, kerjasama yang dibentuk serta kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Musaffah Billah Shah dalam memastikan kerajaan perpaduan dibentuk untuk memimpin negara.
pada masa sama, Kerajaan Perpaduan ini juga dilihat sebagai sebuah kerajaan yang inklusif kerana melibatkan pemimpin-pemimpin dari pelbagai parti untuk melibatkan diri bersama-sama membangunkan negara. Ini merupakan satu idea yang terbaik bagi memastikan negara keluar daripada kepincangan yang berlaku seperti masalah ekonomi dan juga kos sara hidup. Muhammad Asami, RTM. Keputusan kerajaan mengimbagi monopoli import beras termasuk sumbangan 60 juta ringgit kepada pesawah padi disambut baik. Bagaimanapun mereka berharap agihan dapat diberi kepada yang benar-benar layak. Peruntukan sedikit sebanyak membantu menampung kos input pertanian dan pengeluaran yang kian meningkat. Pesawah di seberang Perak yang ditemui RTM berharap subsidi racun yang dinaikkan daripada RM200 kepada RM300 per hektar sebelum ini dapat diteruskan. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada peruntukan yang kita dapat ni. Jadi kita akan meningkatkan usaha dalam bidang pertanian lagi lah, dalam tanaman padi lah, supaya meningkatkan hasil lagi. Sebab apabila kita dapat peruntukan, makna kita kena daya usaha kena lebih untuk menambahkan pendapatan hasil petani. Cara agihan bantuan kerajaan ni hendaklah bagi pada petani, jangan pada bertuan tanah. Kalau tuan tanah, dia memang dia sedia dah kaya. Jadi melalui subsidi baja, melalui subsidi padi, melalui subsidi harga padi, itu cara dia. Jadi memang selari dengan dasar kerajaan untuk menolong petani. Memang baguslah tu. Itu membantukan petani-petani yang miskin. Selama ni kami tunggu tu tak. Lagipun kami buat benda ni macam-macam masalah. Pada musuh serangga, dengan tikusnya, dengan upah-upah yang mahal, dengan harga-harga racun yang meningkat. Dengan tu kami rengallah sikit. Ya, kalau dapatnya setiap musim tak apa. Saya menambah baik. Kalau boleh 10 juta, kalau boleh lebihkan lagi, lebihkan lagi lah. Sebab petani-petani ni tak semuanya orang senang. Satu lagi kos-kos racun, kos-kos nak jadikan padi, jadikan beras tu bukan sikit, banyak. Sehingga kini jumlah keluasan kawasan tanaman padi di seberang Perak sebanyak 8,533 hektar membabitkan 3,612 pesawah berdaftar di Pertubuhan Peladang Kawasan PPK seberang Perak. Purata hasil pengeluaran antara 4 hingga 4.5 tan per hektar semusim. Golongan pesawah di Perlis turut gembira dengan pemberian 60 juta ringgit itu. Mereka akui sumbangan itu dapat meringankan kos yang tidak menentu akibat perubahan cuaca. Menurut pesawah, sumbangan membantu mereka menghadapi kenaikan harga input pertanian, kos jentera membajak dan menuai. Kalau nak kira tu, traktor 130, ni mesin padi 130. Traktor 80, mana siap sampai boleh menabung 240. Campur dah 500 lebih kan. Lepas tu kos mengupah pula. Benih hatu jiput pula tu. Ui, panjang traktor. Kita akan habis 900. Dalam serlung tu. RM900. Bukan kata rugi. Lebih tak banyak mana. Tapi ada lah kelebihan tu kalau gantung pada padi elok. Kalau padi sakit pula, habuk. Kalau macam musim lepas macam mana? Atas lain ni elok, orang kata untung sikit je. Atas lain ni. Rugi tak? Oh, memang tak cukup. Itu cara memang tak cukup. Kita nak nilai balik. Untung dalam RM400. RM400 ya. Tu ya. Bantuan ni memang sangat memerlukan untuk petani ya. Sebab kalau macam musim padi turun pun memang tak boleh nak ambil. Ni macam petok ni pun. Hak trip lepas memang tak boleh ambil. Turun pun lekat, naik saja. Lepas tu untuk musim depan kalau tak ada bantuan juga memang tinggal ni pun tuan dia sewa dekat online pula untuk petak ni. Sewa dekat owner traktor pula. Tak lepas dah nak bayar traktor apa tak boleh. Nak bagi tambah pendapatan pesawah-pesawah ni atau petani-petani ni kena dibagi bentuk bantuan cara peladangan lah bagi saya kan, buat cara perkumpulan dibantu oleh pihak kerajaan dan benas
Tetap agensi-agensi pertanian yang ada kan untuk bagi menambahkan hasil pendapatan. Kalau setakat bantuan saja, saya jangkau kan macam jadi selalu. Cara one-off. Cara one-off jadi macam selalu. Tak ada perubahan lah pada petani-petani. Mereka berharap tiada pesawah yang tercicir daripada menerima sumbangan itu. Nada Sabah disuarakan pesawah di Selangor. Mereka akui peruntukan RM60 juta itu memberi makna besar buat mereka. Samsi yang membuat tinjauan di Sekincan ada laporannya. Rata-rata pesawah di Parit 10 Kampung Pasir Panjang Sekincan gembira dengan keputusan itu. Menurut mereka, bantuan dapat mengurangkan beban yang dihadapi akibat kenaikan kos. Alhamdulillah sangat-sangat. Sebab sekarang ni pun kalau nak kira kita punya kos untuk menyelenggarakan sawah memang agak tinggi. Beban daripada kenaikan harga baja, harga apa ni nama racun rumpai, input pertanian lah. Dan harga padi pun nampaknya statik daripada dulu kan. Tapi kalau dapat yang bantuan ni memang alhamdulillah lah, dapat membantu sikit-sikit lah. Sebelum ni petani banyak mengalami masalah-masalah seperti kenaikan input pertanian yang bukan 100%, mungkin hampir mencecah 200% oleh kerana keadaan ekonomi yang tidak stabil dan kejatuhan ringgit Malaysia ya. Justru saya rasa peruntukan ni dapatlah sedikit sebanyak meringankan beban para petani untuk menyara tanggungan keluarga masing-masing dan untuk keperluan membeli barangan input pertanian yang yang diperlukanlah untuk keadaan di sawah padi. Mereka turut berharap dana berkenaan dapat diteruskan pada masa hadapan. Kalau nak ikutkan ada harga padi sekarang apa semua memang tak cukup. Kalau ada dana ni insya-Allah petani boleh hidup lagi selama ni. Untuk masa yang akan datang diteruskanlah dana yang ada ni kalau boleh dilebihkan lagi sikit. Untuk masa-masa yang akan datanglah. Dengan adanya dana ini, ia dapat memberi manfaat dan kepentingan kepada pesawah demi meningkatkan taraf hidup mereka. Samsi, RTM. Dan seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 14 Disember. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan memberi penumpuan kepada amaran yang sedang berkuat kuasa, iaitu amaran hujan lebat berterusan peringkat waspada yang telah dikeluarkan bagi utara negeri Kelantan dan juga di keseluruhan negeri Terengganu. Amaran ini bermula daripada 7 sehingga 9 Disember 2022 dan harus diingatkan kepada orang ramai untuk sentiasa berhati-hati, terutamanya bagi mereka yang tinggal di kawasan yang berkedudukan rendah. Selain daripada itu, Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran angin kencang berserta laut bergelora bagi kategori pertama dan juga kedua. Ini melibatkan kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna kuning dan juga jingga. Itu melibatkan kawasan perkapalan Kondor, Reef North, Palawan, Layang-Layang dan juga Labuan. Amaran ini sehingga 12 Disember 2022. Keadaan ini amat berbahaya bagi kesemua aktiviti laut, terutamanya bot-bot kecil, feri dan juga sebarang aktiviti menangkap ikan. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada paparan gema radar pada ketika ini. Tinjauan cuaca menunjukkan keadaan hujan berserta ribut petir masih lagi berlaku di hampir keseluruhan negeri di Semenanjung Malaysia, terutamanya melibatkan kawasan pedalaman Semenanjung Malaysia. Itu melibatkan kawasan pedalaman negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga sedikit di pantai barat negeri Johor.
Keadaan hujan juga turut dilihat di 1-2 tempat melibatkan keadaan di negeri Terengganu dan juga negeri Pahang, dan keadaan hujan di sebelah pantai timur ni kita jangkakan akan kembali reda sedikit masa sahaja lagi. Namun keadaan hujan di sebelah pedalaman ni kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke tengah malam nanti. Baik, seterusnya kita lihat pula keadaan cuaca di sebelah Malaysia Timur pula. Dilihat hujan di negeri Sarawak melibatkan kawasan tengah, terutamanya melibatkan kawasan Betong, Sarike dan juga Sibu. Manakala bagi negeri Sabah pada ketika ini lebih tertumpu di bahagian pantai barat negeri Sabah. Keadaan hujan di negeri Sabah ni kita jangkakan akan kembali reda sedikit masa sahaja lagi. Namun di negeri Sarawak ni kita jangkakan boleh berlarutan sehingga ke tengah malam nanti. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada ramalan cuaca di sebelah malam. Met Malaysia menjangkakan untuk keadaan hujan masih lagi boleh berlaku melibatkan kawasan di sekitar pedalaman Semenanjung Malaysia dan juga sedikit melibatkan bahagian pantai timur iaitu di negeri Kelantan, Terengganu dan juga negeri Pahang. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, di negeri Sarawak Met Malaysia masih lagi dijangkakan keadaan hujan berpotensi untuk berlaku di hampir keseluruhan negeri Sarawak. Namun di negeri Sabah dijangkakan untuk keadaan cuaca cerah sehingga keesokan paginya. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, dari perkembangan cuaca kita beralih pula ke berita sukan. Baik, rakan penyampai Syairul sudah pun bersedia. Teruskan. Tiananmen Beijing mula jelajah dunia akhir dengan langkah kanan. Portugal berpesta gol, mara ke suku akhir. Terima kasih Syaril Hazel. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Syaril Islam. Dalam edisi sukan malam ini kita mulakan dengan perkembangan saingan badminton jelajah dunia akhir 2022. Beregu campuran profesional negara Tiananmen Beijing mengakhiri badi kekalahan di tangan pasangan China Wang Yilu, Wang Dongping. Mereka melakar kemenangan pada aksi pertama kumpulan B. Pasangan ranking ke-8 dunia itu memulakan langkah kanan selepas menang dalam aksi rubber set 23-21, 14-21, 21-16 ke atas Yi Liu Dongping yang juga pemenang pingat emas Sukan Olimpik Tokyo 2020. Berdasarkan rekod, wakil negara itu belum pernah menang ke atas lawan yang menghuni ranking ke-4 dunia itu apabila tewas dalam semua 7 pertemuan sebelum ini. Selepas ini, Tiananmen Beijing berdepan satu lagi tugas sukar. Dijadual bertemu pasangan nombor 1 dunia yang juga juara bertahan, Dechapol Puavara Nukroh Sapsiri Terattanachai dari Thailand untuk aksi kedua peringkat kumpulan esok. Sementara itu, dalam satu lagi aksi pusingan awal, bergu wanita utama negara Pelitan M. Tinah terpaksa akur tewas pada aksi pertama kumpulan B kepada gandingan dari Indonesia, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadhanti.
Aksi yang berlangsung di Nimibut Arena itu menyaksikan kedua-dua pasangan mempamerkan aksi seimbang apabila saling bertukar mata sehingga ke penghujung set pertama. Namun serangan pantas wakil Indonesia itu yang juga pemenang pingat emas Sukan SEA 2022 menyukarkan Perli dan Tina untuk mencari mata kemenangan sebelum tewas 21-23. Set kedua juga berlangsung sengit apabila kedua-dua pasangan tersebut tidak dibezakan dengan jarak mata yang besar. Namun, beberapa kesilapan di penghujung set kedua oleh beregu negara membolehkan Apriani Fadia menutup perlawanan dengan keputusan 21-19. Perli Tinah akan bertemu pilihan keempat dari China, Cheng Ching-Chen, Jia Yifan yang juga menang perlawanan pertama mereka pada pertemuan seterusnya. Skuad dodgeball kebangsaan dibarisi 27 pemain bakal beraksi di Piala Dunia Dodgeball Mesir 2022 di Stadium Cairo pada 13 hingga 18 Disember ini. Menurut Malaysia Dodgeball Federation (MDF), penyertaan skuad kebangsaan memberi pendedahan kepada atlet kebangsaan sebelum menyertai tamasya sukan antarabangsa seperti Sukan SEA. Jelas MDF, penyertaan itu juga akan mengekalkan kedudukan Malaysia sebagai pasukan dodgeball terbaik dunia selain mengembangkan kemahiran atlet beraksi di peringkat paling tinggi. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Han Ayuh dalam ucapan pada majlis penyerahan jalur gemilang ke Piala Dunia Dodgeball Mesir 2022 berharap pasukan dodgeball negara akan memperoleh kejuaraan di Piala Dunia sekaligus menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Skuad negara turut disertai 8 jurulatih dan ahli fisioterapi bakal berlepas ke Mesir Ahad ini. Selain Malaysia, 7 negara turut mengambil bahagian melibatkan Jepun, Hong Kong, England, Mesir, Amerika Syarikat, Arab Saudi, Afrika Selatan dan Bulgaria yang akan bersaing dalam 5 kategori. Persatuan Sukan Orang Pekak Malaysia (MSDF) memartabatkan sukan bagi golongan berkenaan menerusi penganjuran sulung kejohanan futsal Pekak Dunia bawah 21 tahun P21 bermula semalam hingga 16 Disember. Setiausaha Agung Kamar Zaman Harun memaklumkan kejohanan yang berlangsung di Kompleks Sukan Nasional Panasonic Shah Alam itu menyaksikan penyertaan 8 negara. Menurut Kamar Zaman, selain Malaysia selaku tuan rumah, negara lain melibatkan Kazakhstan, Arab Saudi, Azerbaijan, Thailand, Iran, Uzbekistan dan China. Objektif penganjurannya bagi menggalakkan lebih ramai remaja pekak dunia menyertai kejohanan seumpama itu yang dianjurkan persatuan yang bernaung di bawah Persatuan Bola Sepak Pekak Antarabangsa DIFA. Pada kejohanan itu, pasukan negara menyertai acara futsal kategori lelaki dan wanita di bawah bimbingan Ali Cik Ahmad. Anugerah Bola Sepak Kebangsaan 2022 ABK 22 yang dijadual berlangsung minggu depan bakal menyaksikan pemenang baru bagi kategori penjaga gol terbaik. Ini selepas pemain Johor Darul Ta'zim JDT Muhammad Farizal Marlias tidak disenarai pendek. Bagi edisi kali ini, 3 penjaga gol yang masing-masing mempunyai reputasi tersendiri bakal merebut gelaran berkenaan. Antaranya Ahmad Shihan Hazmi Muhammad dari Negeri Sembilan FC, Kalamullah Al-Hafiz Matrawi dan Muhammad Rahadia Zlira Halim dari Terengganu FC. Kalamullah Al-Hafiz terkejut apabila namanya sekali lagi disenarai pendek buat musim ketiga berturut-turut. Namun tidak meletakkan harapan tinggi kerana berdasarkan prestasinya musim ini ketika bersama Petaling Jaya City FC tidak begitu memuaskan berbanding 2 calon lain. Ketiga-tiga mereka kini berada dalam kem latihan pusat skuad kebangsaan sebagai persediaan menghadapi saingan Piala AFF 2022. ABK 22 mempertandingkan keseluruhan 16 kategori termasuk pemain paling bernilai MVP dan akan berlangsung secara maya pada 15 Disember ini. Sementara itu, Kedah Darul Aman KDAFC terus rancak memburu pemain berkaliber untuk memperkukuhkan pasukan itu bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2023. Terbaru, pasukan Sang Kenari berjaya mengikat penjaga gol Harimau Melaya Kalamullah Al-Hafiz Matrawi ke bumi jelapang padi. Kenyataan KDAFC memaklumkan pemain berusia 27 tahun itu yang berasal dari Pasir Putih, Kelantan menandatangani kontrak selama 2 tahun. Beliau akan menyarung jersey bernombor 22 pada musim depan.
Kehadiran Kalamullah yang merupakan bekas pemain PJ City FC sudah pasti memberi persaingan sihat di benteng akhir pasukan Sang Kenari selain memberi suntikan positif bagi pengendali baharu Nafuzi Zain. Kalamullah ketika ditemui pada sesi menandatangani kontrak muka-muka baru KDA FC berkata beliau teruja diberi peluang beraksi bersama pasukan yang memiliki reputasi besar dengan sokongan penyokong yang padu. Keputusan untuk terus bersama Negeri Sembilan FC musim ini memberikan makna yang besar buat pemain sayap Sean Eugene Estelvaraj. Ini berikutan perjalanan kariernya yang kembali pulih selepas berjaya mendapatkan lebih banyak minit permainan. Sean akui berpuas hati kerana mampu membantu skuad Hobin Jong Hobin menamatkan musim 2022 di tahap membanggakan apabila menduduki tempat keempat Liga Super. Dia berharap mampu meletakkan pasukan itu di tahap lebih baik musim depan jika hikmatnya masih diperlukan. Sepanjang musim ini, Sean bermain dalam 13 perlawanan untuk Negeri Sembilan dengan 2 daripadanya bermula dalam kesebelasan utama. Pemain berusia 26 tahun ini menjaringkan 3 gol buat Negeri Sembilan. Menyentuh tahap kecederaan, Sean yang terlepas saingan Piala Malaysia akibat kecederaan di lutut berkata dia hampir pulih dan boleh menjalani latihan sebaik musim baharu bermula. Kita ke perkembangan berikutnya. Jabatan Perdana Menteri mengesahkan penyebaran berita di media sosial mengenai pengiktirafan peperiksaan UEC adalah palsu. Menurut kenyataan di Facebook, jabatan itu memaklumkan maklumat dikesan disebar menggunakan akaun Twitter palsu Perdana Menteri. JPM dalam catatan itu turut menjelaskan mengenai perbezaan antara akaun Twitter Perdana Menteri yang sebenar dengan akaun palsu yang menyebarkan maklumat mengenai peperiksaan UEC. Orang ramai diminta berhati-hati dan tidak menyebarkan atau berkongsi sebarang maklumat yang tidak benar. 46 lelaki dipercayai buki perjudian bola sepak Piala Dunia Qatar 2022 di berkas polis Johor dengan nilai had kredit taruhan mencecah 6.3 juta ringgit menerusi Opsoga 9 di seluruh negeri. Ketua Polis Johor Datuk Kamarul Zaman Mamat memberitahu tangkapan dibuat dari 21 November sehingga semalam. Kesemua suspek yang berusia 18 hingga 72 tahun itu ditahan hasil 45 serbuan. Turut dirampas wang tunai berjumlah RM34,303 selain 48 unit telefon bimbit dan buku catatan pertaruhan Piala Dunia. Kes disiasat mengikut Akta Pertaruhan 1953. 19 nelayan warga asing yang disyaki menceroboh dan menangkap ikan di perairan negara ditahan di perairan Terengganu. Turut disita 2 bot dinaiki mereka. Pengarah Maritim Negeri, Kapten Maritim Khairul Anwar Abdul Majid memaklumkan mereka dicekup kira-kira 135 batu nautika dari muara Kuala Terengganu. Ketika ditahan, nelayan warga Vietnam berusia antara 16 hingga 62 tahun itu sedang leka menangkap ikan. Dinafikan dalam keadaan monsun sekarang ini, bot-bot kita kurang ke laut kerana ombak yang besar ni, tetapi diorang ni mempunyai bot-bot yang lebih besar dan capability diorang lebih boleh pergi jauh. So yang pergi kita tangkap ni, kalau kita tengok bot yang besar yang jenis KG. So dalam keadaan sekarang ni, dalam laut sekarang pun dia masih boleh datang menangkap ikan di kawasan kita lah. Tapi kita tidak akan berkompromi. Kita tetap melaksanakan operasi untuk menangkap dua-dua ni lah dari mencuri hasil negara. Nilai keseluruhan rampasan berjumlah 3 juta ringgit. Kes disiasat mengikut Akta Perikanan 1985. Sifat prihatin dan bertanggungjawab sebenarnya perlu dipupuk di peringkat usia muda lagi. Betul, Syaril. Apatah lagi bagi kanak-kanak yang sering melihat aksi orang sekeliling, terutama daripada ahli keluarga mereka. Ya. Dan untuk itu, paparan hashtag malam ini ada kaitan dengan perkara ini. Kita saksikan.
Tular di Twitter, dua kanak-kanak sedang berjalan tiba-tiba melihat kewujudan lubang di atas jalan raya. Dalam tempoh kurang daripada 8 saat, masing-masing dilihat datang semula sambil mengangkat batu yang besar. Mereka menyusun batu itu di sekeliling lubang tersebut. Tindakan kanak-kanak berkenaan setidak-tidaknya berjaya memberi amaran kepada pihak lain yang melalui kawasan berkenaan untuk lebih berhati-hati. Bagaimanapun tidak diketahui di manakah lokasi kejadian. Datuk Bandar New York menerusi ciapannya di Twitter menawarkan peluang pekerjaan pembasmi tikus. Bayaran yang ditawarkan pula mencecah $170,000. Tawaran pekerjaan ini memerlukan calon yang memiliki ijazah sarjana muda serta mempunyai keazaman dan naluri membunuh haiwan perosak tersebut. Populasi tikus di bandar itu dilaporkan semakin meningkat sebanyak 70% dalam tempoh 8 bulan pertama tahun 2022 berbanding 2 tahun lalu. Dan ini bukan fata morgana di Padang Pasir. Jurufoto Khalid Al-Inazi berjaya merakamkan video yang memaparkan sebuah batu besar yang kelihatan seolah-olah seperti seekor ikan gergasi. Di muat air menerusi Instagram miliknya, beliau menamakan batu itu sebagai ikan Padang Pasir. Menurut laporan artikel di CNN Travel, rakaman tersebut dilakukan dengan menggunakan drone di daerah Al-Ula, Arab Saudi. Khalid berpendapat bahawa beliau mungkin bukan yang pertama melihat batu itu, namun baginya adalah orang pertama menyedari akan rupa bentuk. Dengan hashtag tadi mengakhiri berita perdana 7 Disember 2022. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam perpaduan.